Satu, satu tujuh, tiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nazarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Mu'tazilah. Pecahan Mu'tazilah. Seterusnya, Mu'tazilah berpecah pula kepada beberapa mazhab. Setengah ulama berkata 22 mazhab. Dan setengah ulama pula berkata 23 mazhab. Terlalu banyak mazhabnya. Yang terkenalnya ialah Al-Wasiliyah. Mereka ialah pengikut kepada seorang yang bernama Abu Hudzaifah Wasil bin Atha Al-Ghazal atau Al-Ghazal. Setengah kita sebut Al-Ghazali. Dia pernah menjadi murid dan pengikut Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri ialah di kalangan ulama At-Tabi'in. Murid kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan menganut mazhab Mu'tazilah setelah dia membaca buku-buku falsafah dan terpengaruh dengannya. Kerana banyak baca buku, tidak berguru, akal sendiri. Falsafah adalah ilmu yang menggunakan logik, menggunakan akal. Bila akal dipisahkan daripada wahyu, daripada Quran dan hadis, maka lahirlah pandangan-pandangan yang terpesong seperti Mu'tazilah. Kerana bukan perkara agama boleh dicapai oleh akal. Banyak perkara agama yang tak boleh dicapai oleh akal manusia. Bila guna akal, maka jadi sesat. Di antara pahaman Al-Wasiliyah ialah yang pertama, orang yang mengerjakan dosa besar. Hukumnya tidak Islam dan tidak kafir. Tetapi kekal juga di dalam neraka. Berbeza dengan pandangan Khawarij dan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Khawarij mengatakan mereka yang mengerjakan dosa besar jadi kafir. Kita akan minggu lepas berpandu pada hadis yang zahir saja. Baca satu hadis, tak baca huraian-huraian dia. Di antaranya hadis man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja jadi kafir dengan nyata. Itu zahir hadisnya. Dan hadis sabda Nabi sallallahu la yazni zani fa huwa mu'min. Orang berzina dia tak berzina kalau dia tidak beriman. Itu zahir hadisnya. Tetapi di sana ada hadis-hadis yang lain. Yang menunjukkan bahawa mereka yang mengerjakan dosa besar masih beriman.
Di antaranya mereka meninggalkan sembahyang, Nabi marah dengan keras. Tak disebut dan Nabi pernah hukum bunuh mereka yang tengah sembahyang. Tentangnya tak sembahyang, bunuh selalu. Tidak begitu. Diberi tempoh, dipujuk, diajar, dididik. Yang berzina dia kenakan hukum hudud. Bila hukum hudud ada hukum yang rejam hingga mati. Nabi sembahyang jenazah dia. Sahabat sembahyang jenazah dia. Dan ada hadis mengatakan seorang perempuan yang dikenakan hukum rejam hingga mati, Nabi sebut Allah Ta'ala terima taubat dia. Taubat dia kalau ditimbang dengan 70 ahli Madinah, lebih besar taubat dia lagi. Ini menandakan bahawa dia masih beriman. Maka hadis tersebut maknanya ialah dia kalau menafikan haramnya. Dia menafikan hukum baru jadi kafir. Dia engkar hukum. Kalau dia tak engkar hukum, dia lawan saja, dosa besar. Menyebabkan masih beriman. Itu pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan mereka yang mengerjakan dosa tidak kafir. Masuk neraka tak kekal, masih ada iman. Selagi ada iman sebesar zarah akan dibebaskan daripada api neraka. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih yang menghuraikannya. Adapun Wasil bin Atha yang Mu'tazilah mengatakan Islam tak, kafir tak, antara dua. Tapi kekal ada neraka. Dia ambil jalan tengah. Pakai hukum akal. Yang kedua, menafikan sifat ilmu, qudrah, iradah dan hayat bagi Allah. Dia menafikan sifat, ilmu tu sifat, qudrah tu sifat, iradah tu sifat dan hayat tu sifat. Kerana kata mereka itu bukannya sifat, tapi zat. Itu bukan sifat, itu zat. Dia mengatakan Allah itu alim yang mengetahui, qadir yang berkuasa, murid yang berkehendak, dan hayyun yang hidup. Itu nama bagi Allah, zat dia, bukan sifat dia. Dengan sebab itu dia salah tafsir. Kita tak boleh anggap mereka ni kafir, cuma salah tafsir. Jahat adab terhadap ilmu Quran. Yang ketiga, perbuatan baik dan jahat itu daripada hamba, bukan daripada Allah. Semua perbuatan itu daripada hamba. Allah Ta'ala tidak kena. Allah Ta'ala tidak menjadikan perbuatan. Sedangkan perbuatan manusia juga adalah ciptaan Allah Ta'ala yang menciptanya, tapi dengan pilih, dengan ikhtiar. Dosa dan pahala berdasarkan kepada ikhtiar, kepada pilihan. Pilihan akal. Orang tak berakal, dia anggap tak berdosa. Orang yang lala, yang tidur, orang yang lupa, tak berdosa. Kalau sekiranya perbuatan daripada hamba daripada Allah, orang meniaga semua untung mereka. Tak ada yang rugi. Tok Rama berabak, baik belaka orang sakit. Doktor berabak, baik. Kalau perbuatan hamba. Menandakan bahawa manusia berikhtiar saja. Yang mencipta Allah Ta'ala. Itu pandangan yang betul. Yang betul. Dosa pahala bergantung kepada ikhtiar dan pilihan. Bukan berdasarkan kepada kemampuan. Kemampuan itu ada batas. Kalau orang lala, Allah Ta'ala maaf. Kanak-kanak yang terperakal, dimaafkan oleh Allah. Yang keempat, pandangan mereka. Mereka yang terlibat dalam peperangan Al-Jamal dan Siffin. Salah satu dua belah pihak itu hukumnya fasik. Oleh itu, mereka tidak menerima Sayyidina Ali, Talha dan Az-Zubair radhiyallahu untuk menjadi saksi. Mereka menganggap Sayyidina Ali fasik, Talha fasik, Zubair fasik, Muawiyah fasik, Aisyah si Nabi pun fasik. Dianggap fasik. Sedangkan Quran menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diredha oleh Allah Ta'ala. Ahli-ahli Badar diampun dosa oleh Allah Ta'ala, disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Ayat-ayat Quran memuji Muhajirin dan Ansar. Peperangan Jamal dan Siffin itu kerana salah ijtihad. Tidak dinafikan. Peperangan Al-Jamal antara Sayyidina Ali menentang tentera yang melawan dia, Aisyah, Talha dan Zubair. Kerana tak puas hati tentang kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Kerana pembunuhnya tak jatuhkan hukuman. Kerana Sayyidina Ali menangguhkan hukuman. Sebab ramai sangat terlibat dalam pemberontakan itu.
Ramai sangat terlibat dalam keadaan syubhat, dalam keadaan keliru. Tak tahu sebab dia bunuh bolong angguk sekali. Maka kalau dia ambil tindakan, menjadi fitnah lebih besar. Mereka ni ketua-ketua kaum menyebabkan berlaku perang saudara lebih besar lagi. Sayyidina Ali menangguh dulu, perkara ni, oleh kerana tak puas hati tangguh ni, maka Aisyah dengan Zubair Talhah yang datang daripada Mekah, padahal mereka juga sokong Sayyidina Ali jadi khalifah. Bila Sayyidina Osman dibunuh, mereka jumpa Sayyidina Ali. Surat-surat dia kata, aku tak mau. Saya tak mau. Aku tak mau jawatan ni. Aku tak mau. Kecuali kalau orang ramai setuju, aku maulah. Kena tanya orang ramai, tak boleh tanya aku. Sayyidina Ali kata. Akhirnya, dia heret senang dibawa ke masjid. Dan orang ramai bersetuju Sayyidina Ali jadi khalifah. Dia bai'ahkan. Dan orang ramai bersetuju, Sayyidina Ali terima. Sayyidina Ali tolak jawatan itu. Bukan dia nak sangat, ditolak. Keadaan sangat huru-hara, pilih orang lain. Bila orang desak, dia pilih. Bila Sayyidina Ali pilih, tak puas hati pula. Lalu buat pasukan tentera, puluh ribu tentera menyerang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berundur pergi ke Iraq masa itu. Kena percaya ke orang Iraq. Ibn Abbas sudah pesan Sayyidina Ali yang pergi ke Iraq, tak boleh percaya. Sayyidina Ali pergi ke Iraq juga. Kerana orang Iraq kuat sokong. Rupanya, di Iraq berlakunya fitnah, bencana. Sayyidina Ali bertahan, berperang. Sayyidina Ali jumpa dengan Zubair, jumpa dengan Talhah. Mereka ingat Nabi ada kata begini. Zubair Talhah undur. Lalu Zubair Talhah dibunuh. Oleh popok dia juga bunuh. Dia beritahu Sayyidina Ali bahawa Zubair Talhah dibunuh. Dan Ali kata yang bunuh Zubair Talhah ni masuk neraka. Kerana Zubair Talhah ni ahli syurga. Kemudian Aisyah, Sayyidina Ali perintah supaya mengepung untanya dikepung. Ditawan unta dia dan suruh Muhammad bin Abu Bakar, adik dia hantar. Muhammad bin Abu Bakar berperang buat Sayyidina Ali. Adik dia hantar ke Madinah. Dan Aisyah bertaubat dalam peristiwa ni. Dia bertaubat. Dia silap dalam tindakan melawan Sayyidina Ali. Itu disebut dalam riwayat yang sahih. Muawiyah pula keluarga pada Sayyidina Osman. Tutup darah keluarga Bani Umayyah. Kerana Sayyidina Ali tak hukum mereka yang bertindak ini. Berlaku perang. Perang Siffin. Perang saudara sama-sama orang Islam. Dalam keadaan sangat keliru. Jadi semua mereka ni, kita harap Allah Ta'ala ampun. Tak dinafikan dalam peristiwa ini Sayyidina Ali betul. Ada orang tak nak hukum. Kita pakai surah Tuhan, apa dia betul, dia salah. Tak boleh. Yang betul Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah khalifah yang sah. Yang sah. Kan tidak kita bilang Sayyidina Ali khulafah Rasyidin, bukan? Khulafah Rasyidin. Dah bilang apa khulafah Rasyidin? Dah dia salah. Setengah tok guru tu mengajar, kita tak boleh pihak mana-mana. Tak betul tu. Memang dalam perang ni Sayyidina Ali yang betul. Tapi mereka tu salah. Kita harap Allah Ta'ala ampun dosa mereka yang salah ni. Kita anggap begitu. Memang kalau kita kaji Sayyidina Ali betul dalam tindakan dia. Tapi puak-puak Mu'tazilah ni pakai hukum akal. Pakai guna akal. Jadi dua-dua tak pakai mereka dia kata. Tak pakai mereka. Ni tak pakai dia yang pakainya. Ini jenis tak pagar. Tak pagar tak tahu nak tentukan sikap dan pendirian dia. Mana betul mana salah. Patutnya tengok dari segi hukum syarak. Al-Hudaybiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kisah Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Masuk ke masjid. Setelah dapat menguasai Makkah sepenuhnya dan keadaan yang benar-benar aman, maka Rasulullah SAW menuju ke Masjid Haram dengan diiringi oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar yang mengelilinginya. Di hadapan, di belakang, kiri dan kanan. Kawalan yang ketat.
Bukan buat kira. Yang mari serang kan. Mari apa? Mereka kawal Nabi. Oleh Nabi ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita manusia kena jaga Nabi juga. Dikawal. Ada orang kata pakai ilmu kebal kot, tak apalah. Kan kawal. Belakang, depan, kiri, kanan, dikawal. Oleh tiba, di Hajar al-Aswad. Rasulullah SAW terus beristilam. Istilam, itulah kucuk Hajar al-Aswad. Dan tawaf dalam keadaan memegang busur panah. Pegang busur panah, pegang senjata. Maknanya bersiap siaga. Pegang busur panah. Nabi pegang busur panah, bertongkakkan busur panah. Kaabah dipenuhi kelilingi oleh sebanyak 360 berhala. Masih ada berhala lagi. Tokong. 360 berhala. Rasulullah SAW menikam berhala-berhala itu dengan hujung busur panah. Nabi cocok tikam dengan busur panah. Tengok menyebut, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Surah Sabah. Surah Isra ayat 81 dan surah Sabah ayat 49. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, wahai Muhammad SAW, telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang lenyap perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Ini ayat surah Isra ayat 81. Dan firman Allah Ta'ala yang dibaca, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Surah Sabah ayat 49. Telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang musnah kebatilan, yakni syirik dan kufur. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar hancur dan musnah. Dan kebatilan itu tidak dapat memberi kebaikan di dunia, usahakan hendak mengulangnya di akhirat. Tiba-tiba berhala-berhala yang ditikam itu tersungkur rebah ke bumi. Jolok dengan panah je. Berhala tersungkur. Kita tengok busur panah tu lembut kan. Ini termasuk mukjizat lah. Tersungkur berhala. Rasulullah SAW bertawaf dalam keadaan menunggang unta dan tidak berihram. Maka hanya cukup dengan bertawaf sahaja. Kerana masuk bukan awak umrah, masuk perang. Di sini menunjukkan bahawa boleh masuk Mekah dalam keadaan tidak umrah. Ada ulama mengatakan begitu. Ada ulama mewajibkan. Ada ulama kata boleh masuk kerana Nabi masuk atau Makkah dalam keadaan tak pakai ihram. Setelah menyelesaikan tawaf, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talha untuk mengambil kunci Kaabah untuk dibuka pintunya. Kerana dia amanahkan memegang kunci Kaabah ialah keluarga Utsman bin Talha. Nabi panggil dia. Minta kunci Kaabah. Dan dibuka pintu Kaabah. Apabila memasukinya, tiba Rasulullah SAW melihat gambar Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang dilukis dalam keadaan melakukan azlam, mengundi nasi dengan batang panah. Dia tunjuk, dia lukis gambar Ibrahim dan Ismail duduk menujung pakai anak panah tengok nasi. Rasulullah SAW bersabda, qatalahumullah wallahi mastaqsama bihima qat. Allah membinasakan mereka, orang musyrikin. Demi Allah, mereka berdua tidak pernah melakukan perkara ini. Ibrahim dengan Ismail tak menujung. Dia lukis gambar Ibrahim dengan Ismail duduk menujung. Cabut anak panah tengok nasib. Dilihat pula patung merpati daripada kayu, lalu dimusnahkan dengan tangannya sendiri. Dan semua gambar-gambar yang ada dihilangkan.
Semua lukisan, gambar-gambar dihapuskan. Seterusnya pintu Kaabah ditutup. Rasulullah SAW bersama Usamah dan Bilal. Rasulullah SAW bersolat menghadap ke dinding yang berhadapan pintu dengan jarak 3 hasta daripada dinding. Nabi semayang dalam Kaabah menghadap ke pintu. Jarak 3 hasta daripada dinding. 2 tiang di dalam Kaabah berada di sebelah kirinya. 1 tiang di kanannya dan 3 tiang di belakangnya. Kemudiannya bertakbir dan melafazkan kalimah tauhid ke arah semua penjurunya. 4 penjuru. Bertakbir, mengucap kalimah tauhid. Asyhadu Allah. Kemudian dibuka pintu Kaabah. Lalu melihat orang ramai dalam kalangan penduduk Mekah telah berkumpul berbaris menunggu. Perintah berkurung selesai, penduduk Mekah keluar ramai-ramai. Tunggu Nabi yang duduk dalam Kaabah. Rasulullah SAW berdiri di pintu Kaabah dan berucap. Nabi menyampaikan ucapan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'adahu wa nasara abdah. Wa'adahu itu bukan ghain. Ain. Sadaqa wa'adahu wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ala kullu ma'tharatin aw malin aw damin. Fahuwa taqadamayya hataini illa sadanatal bait wa siqayatal haj. Ala وقتل الخطأ شبه العمد الصوت والعصا ففيه دية مغلظة 100 من الإبل 40 منها ببطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلت الآيات الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Maksudnya, tiada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Maha Esa lagi tiada sekutu baginya. Benarlah janjinya. Memberi pertolongan, memenangkan hambanya dan membinasakan segala kumpulan musuh dalam keadaan esanya Allah. Ingatlah bahawa setiap peninggalan atau harta atau darah berada di bawah kedua tapak kakiku ini. Malaikat hak menjaga pintu Kaabah dan melayan minuman para jamaah haji. Ingatlah, jenayah membunuh tersilap menyerupai sengaja membunuh dengan silap membunuh menyerupai sengaja, iaitu membunuh dengan alat yang tidak membunuh, seperti memati katak. Bunuh dengan sengaja ni, dengan senjata bukan nak bunuh, tersalah. Bukan nak bunuh, tersalah sasar. Menggunakan busur panah dan tongkat. Hukumannya ialah diat mughalladhah. Diat mughalladhah, denda 100 unta, 40 daripadanya yang bunting. Inilah harga dia berapa. Ini hukuman jenayah tidak sengaja atau menyerupai tak sengaja. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah menghapuskan dari kamu keangkuhan jahiliah dan kesombongan baka nenek moyang. Semua manusia berketurunan Adam dan Adam diciptakan daripada tanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan kami jadi dengan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya. Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, menyambungkan ucapan dia, wahai kaum Quraisy, apakah pandangan kamu tindakan yang aku lakukan terhadap kamu? Mau tahu tak aku nak ambil apa atas tu?
Tanya mereka. Apa tindakan yang pernah ambil atas kamu? Kamu pernah serang aku, bunuh sahabat-sahabat aku, buat zalim. Apa aku nak ambil atas kamu? Sekarang, aku dah menang. Apa aku nak buat pada kamu? Nabi tanya. Mereka menjawab, baik kamulah saudara yang mulia budi pekertinya dan anak kepada keluarga yang mulia budi pekertinya, kata mereka. Mereka merayulah. Kami tahu Rasulullah seorang yang baik. Dia akan nak hukum kami kalau kami bersalah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ucapkan kepada kamu apa yang diucap oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang menzaliminya. Seperti firman Allah Ta'ala, la tasriba alaikum al-yawm. Aku nak sebut macam Nabi Yusuf, kata kepada saudara dia yang pernah campak dalam telaga. Sehingga Nabi Yusuf dijual di penjara. Bila saudara dia datang dan mengaku salah, apa kata Nabi Yusuf? Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak dan disalahkan tentang perbuatan kamu yang terlanjur itu, kata Nabi Yusuf. Aku kata Nabi Yusuf lah, yang sama bersabda, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu dibebaskan. Pergi kamu dibebaskan. Ini ucapan Nabi pada hari pembukaan Mekah. Satu ucapan yang sangat bermakna. Dalam ucapannya tadi disebut tentang kemenangan Islam, tentang tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, asas perjuangan Islam, tentang kebajikan yang mesti ditunaikan, disambung, tentang hukum jenayah yang ada dalam Islam. Termasuk bunuh dengan tidak sengaja ataupun menyerupai sengaja, bukan niat bunuh. Salah guna senjata, tersasar. Iaitulah hukuman dia. Ini hukum jenayah yang disebut dalam Islam, menguatkan apa yang ada dalam Quran. Dan Nabi mengatakan manusia itu semuanya daripada Adam. Semuanya hamba pada Allah Ta'ala, yang penuh yang boleh bertakwa. Punya Nabi maafkan mereka semua. Begitulah perbezaan besar di antara kemenangan Islam yang dipimpin oleh Nabi yang agung dengan kemenangan perjuangan kemerdekaan atau revolusi bangsa-bangsa di dunia yang penuh dengan balas dendam yang mengorbankan ribuan dan jutaan manusia. Berbeza dengan perjuangan yang lain. Kalau baca dalam sejarah revolusi England, berapa ratus ribu juta mati. Revolusi Perancis, bila menang dia, bunuh mereka yang dulu, balas dendam. Revolusi komunis di Rusia, di China, dalam perang Vietnam, dan semua revolusi di Amerika dan lain-lain. Bila termasuk perjuangan kemerdekaan, bila mengalahkan penjajah, dihukum. Penjajah tu dihukum, mereka yang sokong penjajah tambah sendiri, sehingga ratus ribu mati, ada juta mati. Adapun Nabi, bila menang di Mekah, Nabi maafkan. Masuk dalam keadaan aman sedikit saja. Kemudian Rasulullah SAW duduk di masjid. Tiba-tiba Ali membawa kunci Kaabah ke hadapan Rasulullah SAW dengan menegaskan, wahai Rasulullah, kurniakan kepada kami urusan mengendalikan kunci Kaabah bersama urusan melayan tetamunya. Ali senyap-senyap gerapah nak kunci. Utsman bin Talha. Tadi Utsman bin Talha yang pegang kunci kan? Yang minta Utsman bin Talha. Lepas tu saya nak dia ambil kunci, minta ke dia. Sebelum ini urusan keluarga Nabi hanya mengendalikan tetamu Mekah. Adapun urusan kunci Kaabah menjadi hak keluarga lain, iaitu keluarga Bani Abdiddar. Tiba di tangan Utsman bin Talha yang telah menganut Islam, bersama Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Auf selepas perjanjian Hudaybiyah dan sebelum pembukaan Mekah. Utsman bin Talha masuk Islam. Masuk Islam masa Nabi menuju ke Mekah. Sebelum daripada Nabi buka Mekah. Dia masuk Islam sekali dengan Khalid bin Walid dan Amr bin Auf. Utsman bin Talha ni daripada keluarga Bani Abdiddar. Mengikut pembagian tugas di Mekah.
keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib, tugas dia pergi minum air Zam-Zam. Melayang tetamu. Tugas kunci Kaabah, Bani Abdiddar. Tugas perang, puak lain. Bani Adi dan puak lain. Masing-masing tugas. Dan Ali ambil kunci Kaabah daripada Uthman bin Talha. Bersempena dengan peristiwa ini, Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu melaksanakan hukum dalam kalangan manusia, hendaklah menjalankan yang adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tu ayat ni. Suruh tunai amanah pada ahli dia. Berlaku adil pada semua manusia. Rasulullah SAW menyerah kunci Kaabah kepada Uthman bin Talha dengan bersabda, ambillah selama-lamanya. Tidak boleh merampahnya daripada kamu melainkan oleh orang yang zalim. Wahai Uthman, sesungguhnya Allah meminta supaya kamu memegang amanah, memelihara rumahnya. Maka makanlah daripada apa yang sampai kepada kamu daripada rumah ini dengan baik. Nabi kata Uthman bin Talha. Sejak daripada ini, kunci Kaabah dia pegang oleh keluarga ni sehingga hari ini. Walaupun puak-puak Wahabi masuk Mekah, kunci ni tak dirampah kerana hadis ni. Tetap dia pegang oleh keluarga Uthman bin Talha sehingga hari kiamat. Kena Nabi sudah pesan begitu. Ini satu amanah. Peristiwa ini memberi kesan iman yang sangat mendalam ke dalam lubuk hati Uthman bin Talha radhiyallahu anhu. Kerana dia pernah melakukan sikap kasar terhadap Rasulullah SAW ketika masih berada dalam jahiliah. Apabila tidak mengizinkan Rasulullah SAW masuk ke dalam Kaabah. Dia tukang pegang kunci Kaabah. Masa dia kuasa dulu, tak pernah Nabi masuk Kaabah. Tiba-tiba Nabi suruh anak kunci ke dia. Ini satu sikap yang sangat rahmat. Dia menyangka sudah pasti hak memegang kunci Kaabah dirampas daripada keluarganya setelah Mekah ditawan. Tiba-tiba berlaku keputusan daripada Allah yang meyakinkan bahawa Islam adalah daripada Allah, bukannya ciptaan Muhammad SAW. Ini bukti bahawa Islam daripada Allah, bukan daripada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad buat sendiri, Nabi ambil suruh kunci ke anak-anak dia lah. Ini daripada Allah. Suara azan berkumandang. Baru tiba waktu salat, Rasulullah SAW meminta Bilal, memerintah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu supaya melaungkan azan di atas Kaabah. Bila naik atas Kaabah, bang, laungkan azan. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni ialah tukang bang Nabi SAW. Orang Melayu panggil Tok Bilal. Bilal ni nama orang sebenarnya. Tukang bang muazzin, dalam bahasa Arab muazzin. Bilal tu gambar Nabi, tapi jadi bahasa Melayu. Tu gambar bagi Bilal. Bilal nama orang. Ketika itu beberapa pemimpin Mekah seperti Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Asid, Al-Harith bin Hisham berada di lapangan Kaabah. Masa Bilal bang tu, puak-puak ni ada lapangan Kaabah. 3 orang ni. Abu Sufyan dah masuk Islam. Abu Sufyan dah masuk Islam, Attab bin Asid, Harith Hisham ni tak masuk Islam lagi. Tiba-tiba Attab berkata, Allah telah mengurniakan kepada Asid tidak mendengar laungan ini, seruan yang menaikkan kemarahannya. Kata Attab, mujurlah ayah aku mati dah. Kalau ayahku ada lagi, tak ada dengar suara macam ni. Kata Tuhan saya ni. Kerana ayahku kuat berpegang agama, semua berhala nenek moyang. Al-Harith menjawab, kalau aku tahu ia adalah perkara yang benar, aku mengikutnya. Kata Harith sapu. Abu Sufyan menyampuk. Kata Abu Sufyan, aku bercakap
Kalau aku bercakap, saya anak-anak batu akan mendedahkannya, kata Abu Sufyan. Aku tak berkata apa, kalau aku bercakap, batu ni royak. Abu Sufyan dah masuk Islam dah. Kata Abu Sufyan. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang menemui mereka dan bersabda. Nabi mari ngok-ngok mari ni. Mari temu tiga orang ni. Aku tahu apa yang kamu ucapkan. Dan mendedahkannya. Nabi royak apa yang mereka bercakap. Padahal jauh. Ini mukjizat. Al-Harith dan Atak terus mengucap, kami mengaku bahawa engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, tidak siapa bersama kami, maka Allah yang memberitahumu. Ini daripada Allah. Mu Rasul sungguh aku percaya. Terus dua ni masuk Islam dengan peristiwa ni. Peristiwa mukjizat menandakan kenabian dan kerasulan daripada Allah. Dia dedahkan di hadapan mata dan hati pemimpin Mekah yang keras kepala dan hati. Maka berimanlah mereka yang mendapat hidayah daripada Allah. Adapun mereka yang tidak layak mendapat hidayah terjerumus bersama kebodohan, kederilan, kesombongan dan kekufuran ke dalam neraka. Hidayah ni daripada Allah Ta'ala. Cerdik macam mana pun, kalau tak dapat hidayah, tak jadi Islam. Tahu macam mana pun. Contohnya Iblis. Iblis ni, dia angkat ke langit. Melihat syurga, melihat neraka. Tahu malaikat. Tengok Allah Ta'ala buat Nabi Adam AS. Bercakap dengan Allah Ta'ala. Cerdik Iblis ni. Tapi sombong. Kerana dia sombong, tak dapat hidayah. Kafir sampai hari kiamat. Masuk neraka. Fir'aun jadi ketua negara. Cerdik orangnya, merintah negara. Tapi sombong, tak dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, tengok Nabi depan mata. Nabi benar, Nabi amanah, Nabi baik. Akhlaknya. Dalam diri dia ada perasaan nak ke dunia saja. Lupa pada akhirat. Tak dapat hidayah. Hanya mereka yang layak dapat hidayah saja jadi Islam. Di sinilah kita disuruh doa tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami hidayah pada kami, wahai Tuhan. Tiap-tiap rakaat 5 kali hari semayang, tiap-tiap rakaat, termasuk semayang sunat, termasuk semayang jenazah yang tak ada rukuk, tak ada sujud. Fatihah dibaca, dalamnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Kerana hidayah ni sangat penting. Ada orang molek-molek duduk tengah Islam, lari. Bersama dengan Islam, keluar. Kenapa? Niat tak betul. Rasa sombong, rasa cerdik, rasa bijak. Layak tak dapat hidayah. Layak tak? Tak dapat, tak layak dapat hidayah. Maka lari sebelum daripada meninggal dunia. Di sinilah kita disuruh khusyuk pada semayang. Tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Minta Allah Ta'ala pelihara hidayah kita ni. Beri hidayah dan jaga hidayah sampai kita mati. Hidayah ni pemberian daripada Allah Ta'ala. Cerdik macam mana pun, kalau sekiranya tak layak dapat hidayah, Allah Ta'ala tak beri hidayah tu. Sebab itu sangat penting kita khusyuk minta Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Dan jangan sombong, jangan terkabur, jangan karung diri sendiri. Rasa aku ni bijak sangat, cerdik sangat, ini merosakkan diri sendiri. Kita kena sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Semua kisah ni, kisah yang menunjukkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'uratil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kubur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus terberungkai sekali-kali. Dan ingatlah, Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah itu pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Bahagian yang pertama daripada ayat ini, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Maksud Islam tak boleh dipaksa. Kerana Islam itu maknanya menyerah diri dengan hati yang ikhlas kepada Allah, mengikut agama dia dan mengikut Nabi dia. Kalau paksaan itu tak ikhlas. Kalau dipaksa tak ikhlas. Ulama tafsir mengatakan ayat ini ada sebab nuzul, sebab turun. Sebab turunnya ialah apabila terdapat kalangan Ansar, penduduk Madinah, yang sudah masuk Islam, risau terhadap anak-anak mereka yang dijaga oleh orang Yahudi, ataupun anak-anak mereka yang masih menyembah berhala. Dan ada yang menganut Kristian, menganut agama lain. Mereka ini mengadu kepada Nabi, boleh tak nak paksa supaya anak-anak ni masuk Islam? Paksalah dengan keras supaya dia masuk Islam. La Allah turun ke ayat ni, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy, sesungguhnya telah ternyata petunjuk yang benar Islam daripada kekufuran yang salah itu. Sudah nyata. Islam mestilah dengan hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Oleh Islamnya tak ikhlas, munafik orang panggil. Munafik ni jadi duri dalam daging, musuh dalam selimut, bahaya pada umat. Dengan sebab itu jangan paksa orang masuk Islam. Masuk Islam ni hidayah daripada Allah, bukan daripada kita. Kita hanyalah memberi tahu, menyampaikan, yang beri hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu siapa yang layak mendapat hidayah itu. Jangan paksa, biar dia mikir panjang. Kerana Islam itu nyata, terang hujah-hujahnya. Kalau fikir betul-betul, nah saya masuk Islam lah orang itu. Fikir dengan ikhlas, masuk Islam lah orang itu. Kecuali fikir tak ikhlas, kecuali kerana ada tujuan-tujuan yang lain. Masuk Islam dengan tujuan lain, buat apa? Buat rosak orang Islam saja. Dengan sebab itu jangan paksa orang masuk Islam. Tak ada paksaan dalam agama, tak ada paksaan. Adapun langkah-langkah yang diambil sehingga berperang itu mempertahankan Islam, bukan orang kacau Islam. Rosakkan Islam ini, kita kena lawanlah, bukan paksa orang, tidak. Bahkan bila kita menang sekalipun, tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Biar duduk di bawah pengantar Islam, jangan lawan. Dia tengok Islam ni ada, Islam ni baik, tunjuk pada mereka Islam ni ada, Islam ni baik. Lama-lama terpulang pada mereka sama ada nak masuk Islam atau nak mati terus dalam kufur dia. Kepada dia lah.
Akhirat urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ialah ajak dia pada Islam. Islam itu nyata terang. Dihuraikan lagi tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Maka sesiapa yang mengkufurkan taghut. Taghut ialah yang lain daripada Allah. Melampaui batas ketuhanan. Sifatnya, zatnya, hukum hakam dan syariatnya. Sama ada syaitan yang kita nampak, syaitan yang kita tak nampak. Yang lawan Allah Ta'ala. Yang berlagak jadi Tuhan macam Allah Ta'ala berlagak. Menganggap dia lebih macam Allah Ta'ala juga, itu taghut. Sama ada manusia ke jin ke apa ke. Atau yang dilantik, yang dipuja macam Allah Ta'ala, patung dan berhala. Nujuh-nujuh yang dianggap mengetahui perkara yang gaib. Termasuklah mereka yang mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang sudah izin oleh Allah Ta'ala, buat hukum sendiri. Hukum Allah Ta'ala dah ada, buat hukum sendiri. Punya kata pada hukum dia lebih baik dari hukum Allah Ta'ala. Ini taghut. Melampaui batas Allah Ta'ala. Sesiapa yang menolak taghut, mengkufurkan taghut, menentang taghut ini, setiap yang lain daripada Allah, wa yu'min billah, dia percaya pada Allah sahaja. Satu je dia percaya, Allah sahaja. Iaitu ucapkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Dia mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Yang punya kuasa, punya pemerintahan. Yang maha adil, tidak ada bandingan dan tandingan. Allah Ta'ala saja. Dia percaya. Dia tolak yang lain. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang teguh dan kuat. Urwah wuthqa ni ialah tali yang disimpul, yang diikat. Dibanding dengan tali yang diikat. Sipukan sipu sekali, sipu dua kali, tiga kali, empat kali. Lang fisa malaha, tak boleh hurai lagi. Kemak simpulan ini. Barang siapa yang mengaku la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, beriman pada Allah, menolak segala lain daripada Allah, dengan hati yakin, iman yang sungguh, macam berpegang dengan simpulan tali yang teguh dan kuat, yang tak boleh dirombak, dirongkai lagi sahabat bila-bila. Wallahu sami'ul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak hadis-hadis menceritakan tentang ayat ini. Di antaranya hadis yang menarik diriwayatkan ulama-ulama tabi'in. Beberapa orang ulama tabi'in mengisahkan bila mereka pergi ke Madinah kerana nak mengaji pada sahabat-sahabat, masuk seorang tua dalam masjid. Riwayat kata orang tua dia dah bertongkat. Lalu sahabat yang lain kata, nak tengok ahli syurga itulah dia. Ahli syurga itu dia. Bila dengar orang kata, sahabat-sahabat lain kata ahli syurga, budak-budak muda-muda ni pun duduk pakat gigi. Riwayat kata ikut orang tua ni ke rumah. Riwayat kata tunggu kat dia sembahyang. Tunggu, tanya dia, beritahu ke dia. Orang lain kata mu ni ahli syurga, orang kata pak cik ni ahli syurga. Marahlah orang tua ni. Mu tentu syurga, syurga ni Tuhan yang tentukan, bukan orang tentukan semua masuk syurga, Tuhan tentukan. Dah orang kata apa nama ni, pak cik ni ahli syurga, kami nak tahu apa benda amalannya. Orang tua ni Abdullah bin Salam, dia adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam. Yang terkenal kisah dia, dia baca kisah zahir Nabi akhir zaman dalam kitab Taurat. Ulama-ulama Bani Israel menceritakan, kitab-kitab agama dia beritahu. Dengan tanda-tandanya sekali. Nabi datang ke Madinah, dia ditugaskan untuk berhujah dengan Nabi. Dia beri berhujah dengan Nabi. Dia tanya soalan-soalan. Soalan ni tak boleh jawab melainkan oleh soalan Nabi. Nabi jawab semua soalan-soalan tu.
Yang dia tengok dah. Tanda-tanda wajah tu, wajah Nabi. Memang disebut dalam kitab. Tandanya bergiang-bergiang. Dah ada tanda. Nak bukti lagi. Soal. Setelah Nabi jawab, Rasulullah SAW masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan dia minta izin dengan Nabi, jangan beritahu dia masuk Islam. Itu orang Yahudi cari. Dia sembunyi dalam rumah Nabi, dalam bilik. Orang Yahudi mari tanya, ada tak mari orang nama Abdullah bin Salam? Nabi tanya, siapa dia? Oh, dia ni orang alim lah. Orang alim kami. Kami hormat dia, ilmu banyak. Dia seorang alim ilmu yang dihormati. Dia tengah puji bolak-balik Allah pasal yang betul baik. Dan kata inilah Rasulullah. Aku beriman. Tak ada maknanya Allah, Muhammad Rasulullah. Bila tengok begitu maki selalu orang Yahudi. Celaka ni orang celaka. Tadi orang baik ni celaka. Bila salam cerita, dia pernah bermimpi. Satu riwayat kata dia berjalan di padang. Bukit-bukit. Kemuncaknya ada tiang yang tinggi. Satu riwayat mengatakan dia berjalan satu kebun yang subur. Ada tiang besi yang terpacak di bumi yang tinggi melangit. Orang suruh dia panjat tiang tu, dia pun panjat. Panjat nak jatuh, orang tolak. Di ujung tiang tu ada simpulan tali yang teguh. Orang suruh dia pegang dengan simpul tali tu, semua selamat. Dia pun panjat, orang tu tolong akak dia tu. Pegang dia, simpulan tali yang teguh. Dia cerita ke Nabi. Dia mimpi apa makna? Nabi kata kebun tu agama Islam. Kebun tu agama Islam. Simpulan tali itu ialah pegangan akidah yang benar. Mu terus Islam sampai mati, Nabi kata. Sampai mati mu Islam. Masuk syurga lah. Simpulan urwah wusqa, simpulan yang teguh. Ada dalil mengatakan bahawa barang siapa yang berpegang dengan agama sungguh-sungguh macam pegang dengan simpulan tali yang teguh. Simpulan tali yang diikat dengan kuat. Yang malah apa-apa tali sekalipun, kalau nak kuat kena ikat. Kita tambah lembu, tambah kambing, tambah beruk, tambah apa pun, mesti kena sipu di ujung. Termasuklah tali sauh, mesti kena sipu di ujung. Kena ikat. Kena skru, kemah-kemah. Ikat dengan skru dan seumpamanya. Itu ikatan dia. Jangan rombok. Itulah bandingan akidah yang kuat. Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar, lagi yang mengetahui. Allah Ta'ala mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Kita tak boleh sembunyi iman kita. Tak boleh sembunyi akidah kita. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Wallahu a'lam. Cukuplah. Ayat minggu depan. Ya kan lalu.